Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Ashnawi bin Azmi. Okey, sekarang ni sebelum kita meneruskan perbincangan kita mengenai dengan isu semasa berkenaan dengan kes kesedudukan seks luar nikah melalui peradaban-peradaban seperti peradaban Melayu atau Islam sendiri, lepas tu peradaban India dan juga peradaban Barat, kita ketahui dulu apa itu yang kita ingin ketengahkan. Okey, seperti mana kita dalam slide kita sekarang ini yang kita boleh tengok, pembentukan sasiah yang baik merupakan antara objektif utama kerajaan Malaysia dalam usaha melahirkan individu yang seimbang dari semua segala aspek, termasuk juga seperti jasmani, spiritual, emosi dan sebagainya. Okey, gejala keruntuhan moral yang semakin berluasa seperti isu persekedudukan dan seks wanita makin tersebar dalam kalangan masyarakat. Yang bagi saya terutama sekali yang paling besar adalah apabila melibatkan uh, orang remaja paling banyak sekali yang terlibat dalam seksual nikah ini. Jadi isu ini bukan merupakan satu isu yang contemporary, bahkan ianya telah wujud di zaman-zaman peradaban Melayu, India dan Barat sejak zaman dahulu lagi. Kalau tidak, kenapa adanya hukuman dan juga isu-isu yang telah timbul semasa peradaban dahulu lagi. Okey, jadi kita ke slide yang seterusnya, iaitu objektif kajian. Apa yang kita perlu nak ketengahkan dan isu yang paling kita nak ketahui. Okey, daripada ketiga-tiga objektif ini, saya boleh simpulkan bahawa kita ingin mengetahui apa yang perspektif tiga peradaban Melayu, iaitu Islam, peradaban Barat, Kristian dan peradaban India yang ingin ketengahkan berkenaan dengan seks wanita itu dari menurut hukuman yang telah dihadkan dan juga pendapat mereka tentang seks wanita itu. Okey, jadi kita seterusnya kita ke slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan skop kajian. Dalam mengupas isu ini, kami mengambil maklumat dan membandingkan pada tiga peradaban iaitu peradaban Melayu, agama Islam, peradaban Barat, agama Kristian dan peradaban India, agama Hindu. Kami membandingkan peradaban tersebut, kami melihat hujahnya adakah menerima ataupun menolak isu ini. Kami melihat hukuman ditetapkan jika isu ini dipandang sebagai satu benda yang salah dalam peradaban tersebut. Seterusnya, kita melihat pada metodologi kajian. Dalam usaha pembentukan pengolahan kajian ini, kami menggunakan metodologi kajian kepustakaan secara menyeluruh. Ini kerana kami tidak menggunakan uji soal selidik kerana pandangan penganut tidak semestinya menggambarkan pandangan sebenar agama tersebut. Oleh itu, kami sepenuhnya menggunakan kajian kepustakaan. Kami mengkaji mencari isi berkaitan untuk menjawab soalan-soalan terhadap kajian ini dan memenuhi objektif kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seterusnya sebelum kita membincangkan secara mendalam tajuk kita pada hari ini, jadi saya akan menerangkan tentang peradaban Melayu Islam. Pengenalan ringkas mengenai peradaban Islam dan Melayu. Yang pertama, apa itu Islam? Islam adalah agama yang berteraskan tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala sekutu baginya. Yang seperti termaktub dalam syahadah. Dua kalimah syahadah. Yang kedua adalah meliputi soal akidah. Islam ini meliputi soal akidah, syariah, tasawuf dan segala aspek kehidupan yang lain seperti politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Seterusnya, Islam adalah satu agama yang berteraskan kepada Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas dan beberapa hukum yang tidak disepakati oleh para ulama. Seterusnya, kita membincangkan tentang peradaban Melayu pula. Bangsa Melayu ialah merupakan bangsa penduduk asal Kepulauan Tanah Melayu yang meliputi bahagian-bahagian Indonesia, Tanah Melayu dan sebagainya. Seterusnya, dikatakan bahawa Islam yang diterima oleh bangsa Melayu adalah Islam daripada yang disampaikan oleh pendakwah Arab, iaitu saudagar-saudagar Arab. Seterusnya, yang ketiga adalah bangsa Melayu ini terdiri daripada 6 unsur seperti yang disebut dalam satu buku, iaitu buku Kedaulatan Raja-Raja Melayu, iaitu 6 unsur itu adalah Islam, Kerajaan Melayu, Rakyat Raja Melayu atau dari pasangan Rakyat Raja Melayu, Bahasa Melayu, Adat Resam dan keazaman atau sentimen mendalam ingin menjadi bangsa Melayu. Iaitu dengan berteraskan 6 perkara ini, maka terbentuklah bangsa Melayu dalam diri Melayu itu sendiri. Seterusnya kita masuk ke poin kita yang sebenar. Iaitu bersekedudukan dan seks luar nikah daripada perspektif Islam dan Melayu. Jadi Islam dan Melayu, Islam meletakkan bahawa bersekedudukan dan seks luar nikah ini dalam satu takrif yang sama, iaitu zina. Ini kerana bersekedudukan dan seks luar nikah ini berlaku perhubungan yang tidak sah, iaitu tanpa wujudnya akad perkahwinan. Jadi
Jadi oleh sebab itu Islam menetapkan bahawa kedua-dua aspek ini haram kerana ia berteraskan dalil Al-Quran dan dalil sunnah. Antara dalilnya adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang bermaksud dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Jadi Islam tidak menerima dua aspek ini dan seterusnya akan diperjelaskan oleh sahabat kumpulan kami, ahli kumpulan kami seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Syahmi. Seterusnya kita akan pergi pada hujah penolakan zina. Melalui dalil dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32. Dan dalil ini ulama tafsir iaitu Ibnu Katsir telah mengatakan bahawa Allah memang melarang perlakuan zina dan melarang perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kepada zina. Dalil ini telah disokong melalui dalam hadis Rasulullah SAW. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah meletakkan bahagian zina untuk setiap anak Adam. Dia akan mendapatkannya dan tidak boleh dihindari. Maka zina mata dengan melihat, zina lidah dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan merasakan syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka jelaslah bahawa perkataan jangan mendekati zina di dalam Al-Quran merujuk kepada dilarang untuk melakukan zina mata, iaitu pandangan mata itu sendiri. Yang kedua, zina lidah, iaitu perkara yang dizahirkan melalui lidah. Dan yang ketiga, zina hati, iaitu perkara yang dizahirkan dari hati. Seterusnya kita akan pergi pada hukuman mengingkari dan melakukan perbuatan zina. Hukuman ini telah dipecah kepada dua bahagian dalam syarak, iaitu berzina muhsan dan juga berzina bukan muhsan. Yang pertama, hukuman berzina muhsan. Berzina muhsan ini mesti memenuhi ciri muhsan, iaitu baligh, berakal, merdeka dan telah bersetubuh dengan akad nikah yang sah. Maka dia akan dikenakan hukuman direjam dengan batu sehingga mati. Yang kedua, hukuman berzina bukan muhsan. Zina tersebut mesti memenuhi ciri bukan muhsan, iaitu baligh, berakal dan juga merdeka. Maka dia akan dikenakan 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Okey, baik. Bagi soalan boleh gugurkah hukuman zina selepas bertaubat? Melalui laman web Mufti Wilayah Persekutuan terdapat dua pendapat, iaitu pendapat yang pertama, gugur hukuman zina setelah bertaubat selagi mana hukuman tersebut tidak diadukan kepada hakim, menurut pandangan ulama mazhab Hanbali dan sebagian ulama Hanafi, Maliki dan juga Syafi'i. Bagi pendapat kedua pula, tidak gugur hukuman zina walaupun setelah bertaubat, sama ada sebelum atau selepas hukuman itu diadukan kepada hakim, menurut pandangan ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Zahiri dan sebagian ulama mazhab Hanbali. Okey, baik, itu saja daripada kami untuk perspektif Islam bagi isu bersedudukan dan seks luar nikah. Terima kasih. Seterusnya ialah peradaban Kristian. Agama Kristian atau juga dikenali sebagai agama Nasrani merupakan agama samawi yang dibawa oleh Nabi Isa AS khusus kepada golongan Bani Israel. Dalam kalangan Bani Israel, ada individu-individu yang menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa AS, dan individu-individu ini mereka dipanggil sebagai golongan Al-Hawariyun. Walau bagaimanapun, dalam kalangan golongan Bani Israel ini kebanyakannya tidak suka ataupun tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Lalu mereka mewujudkan pakatan untuk membunuh baginda. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat baginda ke langit dan ketika itu baginda berusia 33 tahun. Selepas daripada peristiwa baginda diangkat ke langit, agama Kristian mula diselewengkan sedikit demi sedikit. Pandangan yang paling kuat mengatakan agama Kristian ini telah diselewengkan oleh individu yang bernama Saint Paul. Saint Paul, beliau telah membawa beberapa pembawaan ataupun doktrin ke dalam agama Kristian, sedangkan beliau asalnya bukan beragama Kristian. Antara pembawaan beliau ke dalam agama Kristen ialah konsep anak Tuhan, dosa warisan dan penebusan. Ketiga-tiga konsep ini telah dimuatkan dalam karya beliau, iaitu Episode of Paul. Seterusnya ialah pandangan agama Kristen terhadap seks luar nikah. Agama Kristen, terutamanya Kristen Roman Katolik, tidak menerima amalan seks luar nikah kerana dalam agama mereka lebih menitik beratkan amalan perkahwinan. Kerana bagi mereka perkahwinan merupakan satu seruan ataupun panggilan daripada Tuhan. Di samping itu, kisah penyatuan antara Nabi Adam dan Hawa merupakan titik mula akan amalan perkahwinan dalam agama mereka. Walau bagaimanapun, ada satu istilah yang digunakan dalam agama mereka, iaitu celibacy, yang mana istilah ini hanya digunakan untuk golongan yang tidak berkahwin seperti golongan Kadri dan Biarawati. Seterusnya, sumber dan dalil berkaitan seks luar nikah. Yang pertama sekali, agama Kristian
sangat-sangat menggalakkan perkahwinan, seterusnya menolak seks luar nikah. Yang kedua, Gospel Genesis ada menyebut bahawa dalam penciptaan lelaki dan wanita, lelaki dan perempuan, wujudnya imej Tuhan, di samping terdapat hikmah mengapa lelaki dan perempuan diciptakan, iaitu untuk mentadbir makhluk-makhluk lain di bumi. Khususnya, The Old Testament dinyatakan bahawa hubungan perempuan sangat akrab dengan lelaki kerana perempuan diciptakan dari rusuk lelaki. Justru pernikahan dalam agama Kristian ini digalakkan kerana melalui pernikahan, perempuan boleh berdampingan sepanjang masa dengan lelaki dan wujud hubungan erat di antara kedua-duanya. Seterusnya, berkaitan dengan hukum mengingkari bagi penganut agama Kristian, hukum mengingkari seks luar nikah yang pertama sekali ialah seks luar nikah ini akan mendatangkan kemurkaan Tuhan, yakni si pelaku harus keluar dari kelompok pewaris kerajaan Tuhan. Seks luar nikah merupakan sebab turunnya murka Tuhan. Seterusnya, menurut ajaran Kristian, seks luar nikah akan berdampak atau menampakkan keji terhadap pelakunya. Paulus menegaskan bahawa pelaku seks luar nikah bukan termasuk pewaris kerajaan Kristus. Kerana, ingatlah, dalam kata-katanya, kerana ingatlah ini baik-baik tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang yang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bahagian di dalam kerajaan Kristus dan Tuhan. Melihat keburukan perbuatan seks luar nikah, ajaran Kristian tidak hanya mengharamkan seks luar nikah, malah tapi lebih menegaskan pengharaman tersebut dengan larangan untuk mendekati seks luar nikah. Dalam Injil Matius ditegaskan bahawa Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, jangan mendekati seks luar nikah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersyahwat di dalam hati. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, kerana itu lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampak ke dalam neraka. Itu sahaja berkaitan dengan seks luar nikah dalam agama Kristian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, kita sambung dengan pengenalan ringkas tentang agama Hindu. Jadi, Hinduisme ni ialah agama yang ketiga terbesar di dunia dengan lebih kurang 900 juta penganutnya. Jadi, pengaruh agama Hindu ni telah tersebar luaslah ke seluruh negara seperti Sri Lanka, Burma, Cambodia, Jepun, Korea dan lain-lain negara Asia lain seperti Malaysia dan Kepulauan Indonesia. Jadi, Kepulauan Indonesia ni contoh yang boleh kita lihat ialah di Bali lah. Terdapat ramai penganut agama Hindu di sana. Jadi agama ini tidak seperti agama-agama lain kerana agama Hindu ni tidak dapat diketahui secara pastinya siapa pembawa pertama ajaran-ajarannya. Jadinya disebabkan tidak dikenal pasti siapa yang pengasasnya. Jadi untuk menganut agama Hindu ni agak sulit untuk kita mempelajarinya. Jadi semua pendapat, pandangan dan ajaran agama Hindu ni adalah berasaskan kepada rukun-rukun dalam Veda, iaitu kitab pertamalah yang digunakan pakai oleh agama Hindu. Seterusnya, agama Hindu ni sering kali dianggap sebagai agama yang beraliran Bautisma kerana memuja banyak dewa, namun menurut penganutnya itu sendiri, Tuhan itu Maha Esa dan tiada yang lainnya. Okey, baik, seterusnya adalah pandangan agama Hindu terhadap seks luar nikah. Jadi menurut pandangan Hindu ni, melakukan seks luar nikah ni adalah tidak dibenarkan lah, sama seperti agama-agama lain, iaitu semua agama telah memberikan peringatan dan nasihat agar tidak melakukan hubungan seks sebelum adanya ikatan perkahwinan di antara lelaki dan perempuan. Jadi dalam agama Hindu ni juga melakukan hubungan seks tu sebelum melangsungkan perkahwinan dianggap perbuatan yang bertentangan dengan agama Hindu dan akan dikenakan hukuman kepada si pelaku mengikut kadar umur dan pangkat mereka juga. Jadi remaja yang berada dalam tahap brahmachari ini, maksudnya brahmachari ini tahap untuk remaja dalam agama Hindu tersebut. Dan bagi golongan yang berada di tahap brahmachari ini tidak boleh mempunyai nafsu untuk beristeri atau bersuami. Dalam tahap ini juga mereka harus mengendalikan wisaya, iaitu nafsu lah, untuk beristeri ataupun bersuami. Jadi nafsu beristeri atau bersuami sudah sepatutnya tidak boleh, apatah lagi melakukan hubungan seks di luar perkahwinan. Jadi mengenai nafsu seks ni, mereka hanya boleh fikir tentang hubungan seks ataupun perkahwinan setelah mereka mencapai umur 20 tahun. Hukuman terhadap pelakuan seks luar nikah di dalam agama Hindu. Okey, di dalam agama Hindu, zina ni disebut sebagai paradara. Okey. Dan juga agama Hindu juga ada juga membataskan beberapa hal yang menggolongkan hal-hal itu menjadi sebagai zina. Okey, sebagai contoh ni kita boleh tengok dalam Sloka Artha Sastra, iaitu yang menguraikan pembatasan sejauh mana hal yang dianggap perzinaan itu. Okey, yang pertama sekali adalah sloka inilah. Kita boleh tengok, jika pria dan wanita dengan harapan untuk melakukan hubungan seks menggunakan gerak kaki atau secara rahsia mengadakan percakapan yang tidak sopan, iaitu percakapan yang benar dan lucah, denda untuk wanita adalah 24 panah
dan juga 2 kali lipat untuk pria, iaitu 48 panah di dalam Kautilya Arthasastra. Okey, yang keduanya ialah bagi yang menyentuh rambut, ikatan pakaian bawah, gigi, kuku, dendanya terendah untuk kekerasan akan dikenakan 2 kali lipat untuk pria, iaitu di dalam Kautilya Arthasastra. Okey, sloka di atas ni kita dapat simpulkan bahawa perzinaan di dalam agama Hindu ni termasuklah membelai rambut, memeluk pinggang, berciuman ataupun mengkulum, iaitu menyentuh gigi dengan lidah, berjabat tangan, iaitu menyentuh kuku, bercakap-cakap dengan bahasa rucah. Semua itu apabila dilakukan dengan harapan untuk melakukan hubungan seks, ia dikategorikan sebagai zina. Okey, dan selain itu di dalam agama Hindu juga ada hukuman cambuk dan juga hukuman badan. Hukuman cambuk ni dilakukan juga di dalam agama lain. Dan di dalam agama Hindu ni kita boleh tengok di dalam kitab Arthasastra juga, iaitu sloka seperti berikut. Dan dalam hal percakapan di tempat yang mencurigakan, hukuman cambuk bisa diganti dengan denda dalam panah, iaitu di dalam Kautilya Arthasastra. Okey, kita boleh lihatlah pelanggaran ke atas sloka-sloka ini di zaman sekarang ni telah banyak terjadi dan hampir sebahagian masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yang antaranya adalah penyebaran video licah, yang semakin merebak dan semakin mudah untuk diakses. Antaranya kita boleh akses di dalam melalui internet ataupun penyedia layanan penjualan video licah. Yang keduanya disebabkan oleh wanita yang sering berpakaian yang menjolok mata. Dan berpakaian seksi terutama di kalangan remaja wanita perlu dihindarkan. Okey, kedua-dua hal tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum agama tetapi juga bertentangan dengan undang-undang pornografi yang boleh kita lihat di dalam kebanyakan undang-undang negara. Okey, jadi bagi hukuman orang yang melakukan zina ni menurut Manusmriti adalah, yang pertama sekali adalah hukuman mati. Yang kedua ialah hukuman sebat. Yang ketiga adalah hukuman kurung di bawah rumah. Dan yang terakhir adalah hukuman potong 2 jari dan membayar 600 panas. Dan masih banyak lagi perincian terhadap hukuman yang kenakan kepada pelaku-pelaku zina itu sendiri. Okey, dan terakhir sekali adalah di dalam kitab Dharma Sastra versi Hindu Bali, di Bali lah, juga menyebut, aku telah menguraikan tentang upacara penebusan dosa bagi keempat golongan. Seorang lelaki telah menggauli seorang wanita yang dilarang untuknya harus melakukan penebusan dosa Chandra Yanam. Di dalam kitab Parasara Dharma Sastra bab 10 ayat 1. Okay, jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir sekali adalah kesimpulan. Jadi kajian ini telah memberi banyak pengetahuan kepada kami. Yang pertama, kami dapat mengetahui dan memahami pengertian besar kedudukan dan seks luar nikah dengan jelas. Kami dapat mengetahui pandangan peradaban lain terhadap isu tersebut. Kami dapat menganalisis hujah peradaban lain terhadap isu. Justru kami dapat mengetahui hukuman bagi salah laku isu tersebut menurut berbagai perspektif peradaban. Isu persekutukan dan seks luar nikah ini merupakan satu isu yang serius dan amat berbahaya yang sedang berkembang dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, pihak kerajaan harus menyediakan satu solusi, satu penyelesaian yang efektif dan berkesan dalam menangani gejala tersebut. Jadi, isu-isu ini harus diambil tanggungjawab oleh semua lapisan masyarakat. Semua harus berperanan dalam melibatkan diri dalam menangani gejala ini. Maka semoga dengan usaha tersebut dapat membendung isu ini daripada terus berkembang. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.